Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 8 November 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, satu misi penghantaran makanan dan bahan keperluan harian kepada penduduk di Kampung Long Balau yang terjejas akibat kebakaran pada 4 Oktober 2020 telah diadakan pada Sabtu. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata bantuan itu akan dihantar dengan menggunakan jalan darat yang mengambil masa 8 ke 9 jam untuk sampai ke destinasi yang diketuai Yuan Siong Fah. And today we have got this group from the 4x4 wheel drive club of Miri, who has volunteered to send various items which NGOs and organizations and even individuals have contributed, which they have been sending to my service center here in Miri. So we have got 7 4-wheel drive, fully loaded with food items, various food items, rice, instant noodles, cooking oil, soy sauce, chili sauce, and mineral water, and rice. We have also donations for mattresses, for vinyl mats, Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melepaskan konvoi penghantaran makanan dan bahan keperluan oleh Kelab Pacuan 4 Roda Miri ke Kampung Long Balau, Ulu Baram pada Sabtu. Ujar Datuk Gerawat lagi semasa kejadian beliau dan beberapa jabatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGOs telah menghulurkan bantuan segera bagi keperluan mangsa kebakaran. On the day we went, which is immediately the day after the fire happened at night, we have delivered some immediate food assistance and some clothing provided by the welfare department and also by the Malaysian Red Crescent. And I personally also gave them an immediate cash assistance of 5,000 ringgit for purchase of immediate needs. And within these few days, I have made an appeal both in the social media and also in the newspaper for any kind donors who are willing to help to contribute towards immediate needs of our people at Long Balau. Berita seterusnya, tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK kini kian mencabar dalam era baru. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, menyeru KMKK untuk terus sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak, iaitu Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Berucap semasa program sepakat komuniti di Rumah Dau, Nangga Untalau, Ulus Kerang pada Jumaat, beliau menjelaskan sikap kerjasama tersebut amat penting untuk kelangsungan pembangunan yang berterusan. Datuk Francis Harden turut berkata kehadiran KMKK dalam program seperti itu amat penting untuk menyampaikan segala masalah di peringkat akar umbi agar dapat diambil perhatian oleh pelbagai agensi kerajaan yang hadir. Pada majlis tersebut, beliau telah meluluskan geran kerajaan sebanyak RM8,000 untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM3,000 untuk Biro Wanita Rumah Dau, Nangga Entalau, Ulus Kerang. Turut diluluskan geran kerajaan sebanyak RM3,000 masing-masing kepada 7 orang ketua kaum yang dijemput hadir di majlis tersebut. Seterusnya, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SALKRA dan Jabatan Pengairan Saleran DID telah merancang dan sedang melaksanakan penyelesaian kepada masalah banjir dan keadaan jalan ladang yang agak buruk di Kampung Raih, Serian. Baru-baru ini, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, serta Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Luar Bandar, Datuk Liwan Lagang, turun padang bagi mendengar dan melihat sendiri permasalahan yang dihadapi oleh para petani di kampung tersebut.
Menurut Salkra, cadangan yang telah diluluskan untuk menambah baik Jalan Ladang, Kampung Raih sepanjang kira-kira 4.5 km kini dalam proses tender dan dijangka siap Februari 2021. Berkenaan masalah banjir pula, DID memaklumkan bahawa projek untuk mengatasi masalah tersebut sedang dilaksanakan dan dijangka siap penghujung November ini. Berita di Betong, keindahan dan keunikan alam semula jadi di Betong berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai salah satu produk pelancongan negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerard Rentap Jabu berkata, antaranya adalah jungle trekking dan aktiviti berkayak. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian Love Your Culture Through Indigenous People LYCIP 2020 anjuran Politeknik Metro Betong di Rumah Sibat Bayan, Penurin, Betong pada Sabtu. Tambahnya, Betong mempunyai keindahan semula jadi dan sungai yang menarik dan sesuai untuk dijadikan sebagai aktiviti berkayak. Selain itu, Gerard Rentap juga berkata bahagian itu telah pun terkenal dengan penghasilan produk kraf tangan di mana rumah panjang di Kerapas Park Betong telah berjaya menjana hasil jualan mencecah RM90,000. Beliau juga berharap Politeknik Metro Betong membangunkan aplikasi telefon pintar yang boleh menjadi rujukan data berkaitan produk pelancongan dan tempat menarik di Betong. Manakala di Tatau, komuniti masyarakat di peringkat akar umbi seperti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGOs lain perlu mempunyai kemahiran semasa berhadapan dengan ancaman wabak penyakit. Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, ini penting bagi memastikan komuniti itu berdaya maju dalam menghadapi sebarang ancaman wabak, penyakit seperti COVID-19 dan penyakit berjangkit. Kita tingkatkan keupayaan pemimpin akar umbi JKK NGO dalam menarajui komuniti berdaya tahan melalui latihan seperti ini dan juga dalam komuniti itu sendiri mengenai risiko ancaman wabak bukan saja wabak COVID-19 bahkan penyakit berjangkit dan segala gejala lain yang memberi ancaman kepada masyarakat kita. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan bengkel kepolisan komuniti daerah Tatau pada Jumaat. Seramai 100 orang peserta yang terdiri daripada ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan tuai rumah menghadiri bengkel tersebut. Jelas Jack Aman lagi, dalam bengkel ini ada 7 teras utama atau strategi yang perlu diikuti bagi menambah baik perkhidmatan kesihatan seperti pengukuhan kesihatan awam. Pengukuhan kesihatan awam seperti yang telah pun kita lihat, iaitu penambahbaikan kepada hospital, kepada klinik awam dan sebagainya, dan juga bagi kita di Bintulu kita tak perlu lagi untuk menghantar sampel ke Kuching ataupun Sibu di mana kita telah pun diinstalasikan RT-PCR machine. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita dalam versi bahasa Iban menyusul selepas ini dan berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Beri kerjasama dan patuhi SOP untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Salam UKAS.